Kemudian begitu juga dengan sifat Nabi yang seterusnya, iaitulah tabligh. Usahalah kita tuan-tuan untuk keluar daripada kepompong salah faham dengan merasakan dan dengan menyangkakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang memiliki sifat perahsia. Nabi tidak berahsia. Nabi menyampaikan semua keperluan kita. Dalam apa cerita, pada bab mana sekalipun, Nabi tidak pernah berahsia. Namun begitu, agak sedikit hairan bila mana ada orang masih lagi boleh meraih sokongan dan juga dokongan, bila mana mereka menganjurkan apa-apa majlis, apa-apa program dengan meletakkan nama program tersebut rahsia Nabi, ataupun rahsia solat Nabi, rahsia zikir Nabi, rahsia bacaan Nabi. Nabi tidak pernah berahsia. Nabi jelas kedudukannya. Bila mana Nabi SAW solat, semua sahabat nampak. Sebab tu daripada Nabi SAW ada benda yang kita sebutkan sebagai ma dhahaba ilaih. Apa yang kita ambil pada Nabi, daripada perkataan ma dhahaba ilaih itulah munculnya madhab. Hatta Nabi SAW bila tunjuk untuk solat, Nabi angkat takbir. Nabi, pada diri Nabi ada dua madhab. Pada diri Nabi itu ada dua kedudukan. Cara Nabi tunjuk kita. Angkat takbir yang pertama sama dengan telinga, tangan kita tu angkat sama dengan telinga. Yang kedua sama dengan bahu. Jadi pada Nabi kita boleh ambil antara dua tu. Dan tidaklah menjadi kita ni orang yang terlebih soleh kalau kita buat dua-dua. Ada dia duk sangka kata benda tu membuatkan dia lebih soleh, maka dia pun angkat takbir Allahu Akbar, dia letak dua lagu tu. Tak tahu pasal apa. Padahal dia kena pilih salah satu. Takat mana yang dia boleh. Begitu juga dengan bila disebutkan tentang tabligh, Nabi tidak pernah berselindung pada apa-apa keperluan manfaat umat. Bila mana kita sebut berkenaan dengan kehidupan kita pada hari ini, ya Nabi telah selesaikan. Nabi cerita dekat kita, Nabi tunjuk dekat kita, direkodkan oleh para sahabat. Macam mana cara Nabi tidur, macam mana cara Nabi makan, macam mana cara Nabi berjalan. Dan semua itu kita kena jadikan sebagai panutan, patukan dalam hidup. Dan tak ada tunjuk contoh yang lain melainkan mengikut pada jalur Nabi SAW. Kemudian dalam waktu yang sama, bila kita bicara berkenaan dengan tabligh, apa yang perlu untuk kita tuntaskan hari ini adalah bila mana Nabi dah menyampaikan keseluruhannya, maka kita ni pertama kena pergi cari benda yang Nabi sampaikan itu. Mesti bersanad, bersambung sampai kepada Nabi SAW. Hatta bacaan dalam salat kita sekalipun, kita mengikut riwayat Imam Hafs dan juga Imam Asim, jalurnya akan berakhir kepada 4 orang sahabat, yang mana 4 orang sahabat ni bertalaqi terus dengan Nabi SAW. Jadi dekat situ pentingnya sanad, pentingnya perjalanan atur daripada kita pergi kepada guru kita, pergi kepada guru kita, sampailah kepada orang yang memegang apa yang disebutkan sanad bacaan sampai kepada Nabi SAW. Bagi bacaan yang lain mengikut imam yang lain, mereka juga ada sanad mereka yang berakhir dengan sahabat dan sampai kepada baginda Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, takatlah kita Malaysia kita ikut riwayat Imam Hafs, maka betul lah benda tu, bacaan tu. Jangan kita duk buat fikir pula. Betul ke aku baca Fatihah ni? Ke aku duk baca waladdallin, Nabi baca waladdallun? Ada tak waladdallun? Ada. Tapi bukan riwayat yang kita ambil. Kita ambil riwayat imam yang lain. Betul kan Nabi baca siratal ladzina an'amta alaihim? Kan Nabi baca alaihum? Ada alaihum, tapi bukan kita ambil yang tu. Sebab pada Nabi itu ada ma dhahaba ilaih, apa yang kamu boleh ambil. Kemudian yang ketiga, bila disebutkan sifat Nabi SAW, Nabi adalah fatanah. Fatanahnya baginda Nabi SAW tidak mampu untuk diukur kira dengan timeline. Dia tak ada satu benda yang kita sebut kecerdikan Nabi itu hanya berkesan untuk beberapa tahun. Tidak, dia berkesinambungan sampailah kiamat. Cerdiknya Nabi, benda yang Nabi habaq kat kita, benda tu adalah benda yang memperbaiki dan benda yang baik untuk kita, bukan takat masa hidup lah ni, bahkan nanti masa ke depan untuk zaman anak cucu kita, dan juga sampailah ke akhirat. Atau benda yang paling mudah untuk kita proses faham dan mungkinlah ada kita boleh nampak dengan capaian yang paling dekat.
bila mana berlakunya pandemik, maka orang pekat war-warkan untuk cuci tangan sekali lima kali. Sehari tu kena cuci 5 kali paling kurang. Siapa yang keluar, ni lah geng-geng kesihatan dunia. Nabi ajak kita berapa lama lah, 1400 tahun lepas. Orang Islam itu nak mengekalkan keislaman. Islam ni bermaksud selamat. Jadi orang yang selamat tu nak mengekalkan keselamatan dia, maka dia kena golongkan diri dia dalam kelompok yang digelar sebagai mutatahhirin, golongan yang bersuci. Jadi macam mana nak kekalkan benda tu? Iaitulah orang yang mendirikan solat. Kerana bila mendirikan solat, dia akan melakukan ibadah wuduk. Dan bila dia buat wuduk, sehari mesti kena buat 5 kali. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi sebut orang yang melakukan solat 5 kali sehari itu ibarat orang yang mandi 5 kali di sebatang sungai.